Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap murid-murid sehat dan masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan membincangkan tajuk Tahu Kandungan Kesehatan Terjamin dalam unit 12 yaitu Nutrien Kesehatan. Pernahkah murid-murid membaca label pada bungkusan makanan sebelum makan makanan tersebut? Cikgu tahu, mesti ada murid yang terus makan makanan tersebut tanpa membaca labelnya, bukan? Sepatutnya kita perlulah membaca label pada bungkusan makanan sebelum makan makanan tersebut. Ini kerana label pada bungkusan makanan memberikan maklumat tentang kandungan nutrien yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Tahukah kamu kepentingan dan kebaikan membaca label pada bungkusan makanan? Antara kebaikannya adalah yang pertama, kita akan dapat mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Contohnya, adakah makanan tersebut mengandungi karbohidrat, protein, vitamin ataupun lemak? Yang kedua, kita akan dapat mengetahui kuantiti makanan berdasarkan bahan ataupun ramuan yang digunakan. Dan kebaikan membaca label yang seterusnya adalah dapat menjamin kualiti makanan berdasarkan tarik luput yang dinyatakan pada label makanan. Berikut merupakan panduan membaca label pada bungkusan makanan. Yang pertama, semua label makanan menyenaraikan ramuan produk berdasarkan beratnya. Ramuan yang paling banyak jumlahnya akan disenaraikan dahulu. Ramuan yang paling sedikit jumlahnya akan disenaraikan paling akhir. Yang kedua, awasi gula tambahan yang mungkin ditulis dengan nama lain seperti sukrosa, maltosa, dextrosa, sirap jagung, madu ataupun sirap maple. Makanan yang mengandungi bahan aditif ataupun bahan tambahan perlu dinyatakan bahan yang terkandung dalam produk tersebut seperti bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, kondisioner makanan yang dibenarkan. Dan yang terakhir, senarai ramuan juga merupakan tempat yang baik untuk mencari ramuan yang perlu bagi meningkatkan tahap kesehatan seseorang. Contohnya, jika mempunyai sejarah penyakit jantung, maka mungkin akan mencari makanan yang mengandungi ramuan seperti zaitun, jagung ataupun bijirin seperti oat. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut tentang perincian dalam label bungkusan makanan, murid-murid boleh rujuk buku teks PJPK tahun 5 muka surat 99. Adakah murid-murid sudah bersedia untuk melihat perincian dalam bungkusan label roti ini? Nama sebenar makanan ini adalah roti. Kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan ini adalah tenaga, karbohidrat, protein, lemak dan juga kalsium. Manakala senarai ramuannya pula adalah tepung gandum, susu tepung tanpa lemak, lemak sayuran, mentega, gula pasir, garam dan juga ragi. Manakala penyataan aditifnya adalah ia mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Jumlah bagi satu sajiannya adalah 60 gram yaitu bersamaan dengan 2 keping. Manakala akuan pemakanannya adalah ia mengandungi tinggi kalsium. Jumlah hidangan bagi satu bungkusan adalah bersamaan dengan 7 hidangan yaitu 14 keping. Manakala kandungan nutrien bagi setiap 2 keping roti adalah 60 gram. Arahan penyimpanan makanan ini pula adalah simpan di tempat yang sejuk dan kering. Tarik luput penggunaan makanan ini adalah guna sebelum 4 Julai 2021. Manakala piawaian kepada produk ini adalah bersih, baik dan suci iaitu ada tanda halal. Manakala maklumat bagi pengeluarannya adalah ia dikilangkan oleh ABC Sendirian Berhad yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk perinciannya, murid-murid boleh melayari laman sesawang di www.myhealth.go.my. Setelah membaca label pada bungkusan roti tadi, maka kita tahu roti itu mengandungi 29.2 gram karbohidrat dan 1.4 gram lemak bagi 2 keping roti. Oleh itu, bagi mereka yang berusaha untuk menurunkan berat badan, maka bolehlah mengawal kuantiti pengambilan makanan
roti ini, yaitu dengan menghadkan sekeping roti pada setiap sajian. Roti ini amat sesuai untuk atlet ataupun ahli sukan yang memerlukan lebih tenaga dan tulang yang kuat. Kerana roti ini mengandungi nutrien yang diperlukan oleh atlet, yaitu karbohidrat dan mineral ataupun kalsium. Maka, ahli sukan ataupun atlet boleh menambah bilangan keping roti untuk setiap sajian bagi mendapatkan lebih banyak nutrien. Kesimpulannya di sini adalah kita perlulah membaca terlebih dahulu label pada bungkusan makanan supaya kita tahu nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu, kita juga dapat menjaga kesihatan kita dengan menghadkan pengambilan makanan yang tinggi gula, garam, lemak, dan mengandungi bahan aditif seperti bahan pengawet. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.